بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita lagi, tuan-tuan. Dan alhamdulillah sampai malam ni Allah Ta'ala masih mengurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Banyakkan berdoa, selalulah berdoa kepada Allah agar iman dan juga Islam terus kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla satu masa nanti. Amin amin ya Rabbil Alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Mabau Kudung, muslimin, muslimat, muminin, muminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupa juga kepada rakan media, Abang Fairuz, Nal dan juga Zairul yang sudi meluangkan masa untuk menyiarkan kuliah kita secara online. Tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok, YouTube dan juga Facebook. TikTok pun dah. Mereka punya TikTok bukan joget-joget dah. TikTok mereka betul punya. Baik, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, tuan-tuan macam biasa, niat i'tikaf jangan lupa. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk bagi elok, sendak bagi elok. Kalau terlajak lena pun boleh pahala. Kan? Bukan nak ajak lena, takut terlajak. Baik, kita akan sambung terus pengajian kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Malam ni kita akan menyentuh pada hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 setelah mana kita selesai pada bulan lepas pada tajuk yang 15 maksiat yang menurunkan bala Allah. Habis 15 tu, hadis yang ke-35, hari ni 36. Kita ulang balik, ingat balik pada hadis yang sebelum ni. Nabi menyatakan 15 perkara yang melayakkan untuk turun bala Allah kepada kita. Dan kita tak boleh nak nafi, tuan-tuan. Dalam 15 perkara tu hampir keseluruhannya sekarang ni telah berlaku. Hampir keseluruhan, tak kata semua lagi, hampir. Yang mana melayakkan halu bihal bala. Nabi kata melayakkan halal bala Allah Ta'ala turun kepada kita. Yang kita sentuh pada bulan lepas, yang pertama apa? Idza kanal maghnama duwalan, apabila harta negara pusing di kalangan orang tertentu saja. Harta negara pusing di kalangan geng-geng mereka saja, kroni-kroni mereka saja.
tuan-tuan. Dan yang kedua, wal amanatu maghnaman, apabila amanah itu dijadikan sumber keuntungan. Orang berebut-rebut nak jawatan. Orang berebut-rebut nak jawatan. Orang berebut-rebut nak pangkat. Nak pegang tampuk kepimpinan. Kalau benar-benar ikhlas untuk berkhidmat demi masyarakat ataupun rakyat, alhamdulillah. Tapi kalau target mereka, niat mereka semata-mata untuk mendapat keuntungan disebabkan tempat pemimpin tu, wal'iyazubillah. Kalau mereka nak jawatan, mereka nak tapuk kepimpinan, nak amanah itu sebab mereka nampak target dia untung hidup di dunia ni. Harta boleh banyak, aset boleh bertambah. Maka itu telah menghalalkan bala Allah Subhanahu wa taala turun. Dan yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Sebab ramai di kalangan kita bukan kata tak mampu bayar zakat, mampu, tapi banyak benda lain buat. Sehingga mana nak keluarkan hutang, nak keluarkan zakat terpaksa berhutang. Kita sendiri yang bina cara hidup kita. Create cara hidup kita. Ada setengah orang, dia hidup ni berpandukan pandangan orang. Dia hidup ni berpandukan pandangan orang. Dia nak orang nampak dia kaya. Dia nak orang nampak dia mewah. Dia nak orang nampak dia hebat. Jadi dia mula berbelanja melebihi daripada pendapatan dan sebagainya. Dan yang keempat, suami mengikut kehendak isteri. Suami menurut apa sahaja kehendak isteri dalam perkara bidang maksiat. Kan? Bukan kata suami ni tak boleh dengar cakap bini, tak. Bukan lagu tu. Ada beberapa perkara yang kita kena ikut juga. Contoh perkara nafkah, perkara yang darurat. Rumah beras habis, bini suruh pergi beli. Kena ikut lah. Jangan duk pergi marah bini pula. Ni pasal apa duk suruh aku ketua keluarga, hang tu bini. Tak boleh tu. Tu suami yang tak cerdik nama dia. Yang tu. Dan yang kelima, anak derhaka kepada kedua ibu bapanya. Yang keenam, anak yang sama juga dengan kawan bagus, dengan mak ayah lawan cakap. Yang ketujuh, sama juga anak yang tadi, dia dengan mak derhaka, dengan kawan-kawan dia bagus, dengan pak dia duduk lari. Tak rapat dah dengan ayah dia. Sebab tak selesa, rasa macam satu benda yang ada gap di antara ibu dan ayah dengan anak. Dia rasa lagu tu tak bebas. Dengan member ni macam-macam boleh buat. Dengan mak pak ni leceh. Pak pula tengok muka dia saja kira nak suruh buat kerja. Lagi dia tak mau. Yang tu. Dan yang ke-8, yang menurunkan bala Allah, suara ditinggikan di dalam masjid. Bukan untuk menyampaikan dakwah, tapi untuk maki hamun. Malahan ada yang lebih teruk buat nyanyian-nyanyian yang tidak syar'i dalam rumah Allah. Kita bahas juga pada bulan lepas berkenaan main duf. Gendang. Darbuka ke gendang ke dalam masjid. Kan qasidah bagus dah. Cuma dia permainan alat muzik tu kalau dalam masjid tak digalakkan. Nak main juga gendang qasidah tu main kat luar. Itu lebih baik. Sebab ruang dalam rumah Allah ni untuk solat, untuk beribadah. Yang tu. So duf tu bukan kata haram main dia, cuma dalam masjid ni tak apa cantik. Malahan ada ulama mengatakan haram bermain dalam rumah Allah. Nak main kat tok lah, kompang kat luar. Itu lebih baik nah. Yang tu. Saya jangan kata ustaz ni mula Wahabi dah ustaz ni rasanya. Bukan boleh nak kadang-kadang nak habaq juga. Sekali mereka kalau larang lagu tu, dia pun tahu ustaz ni Wahabi lah, ustaz ni itulah kena abang. Hukum. Libatkan hukum. Jadi nak main boleh tak? Gendang terbuka berkompang. Lebih baik main kat luar. Dalam ni sekadar nasyid pun boleh lah. Qasidah, syair dan sebagainya itu boleh. Tapi lebih baiknya buat di luar. Itu. Macam kita buat pasang kemah di luar. Buat di luar tu. Baik. Yang ke-9.
Bala Allah Subhanahu wa taala akan turun apabila yang menjadi ketua ataupun pemimpin sesuatu kaum itu dilantik di kalangan orang yang paling hina di kalangan mereka. Pemimpin yang naik, yang jadi ketua itu, orang yang jadi ketua, jadi pemimpin itu di kalangan orang yang hina, orang yang banyak dosa. Sebab apa banyak dosa? Sebab yang ke-10 Nabi kata, dia dimuliakan disebabkan kerana takut akan kejahatan dia. Orang takut dengan jahat dia, so dia dilantik menjadi pemimpin sebab takut punya pasal, ambil dia jadi pemimpin. Yang ke-11, arak sudah diminum di merata-rata. Yang ni mudah nak beli kan, hatta di kedai 24 jam nak cari senang, 7-Eleven ke dan sebagainya, mudah nak cari kan yang tu. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Yang ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Baru-baru ni pun keluar satu video klip yang seorang wanita bertudung peluk dengan seorang artis lelaki tu. Tak ingat nama dia apa dah. Kan dia bantak video. Memang lagu tu. Tuan-tuan tengok bagaimana taksubnya anak-anak muda kita dengan artis Korea. Oh, taksub sungguh. Sampai kalau kata mereka main turun ni pukul 10 malam, mereka main turun airport bayan lepas, contoh main turun airport bayan lepas pukul 10 malam. Rasanya lepas lohok batok lah. Lepas lohok batok dah nak sambut kedatangan apa geng-geng artis Korea. Memang taksub. Bukan sekadar di Malaysia tuan-tuan, malahan di luar negara sekalipun. Kan, di Indonesia sekalipun. Kita tengok di Indonesia, Singapura, kalau artis Korea turun ni, ya Allah, wala'iyahzubillah. Kan, macam-macam pelik-pelik ni. Yang paling pelik tu apa dah? Baru-baru ni nak beli TS kena menari apa? Nak dapat TS secara percuma. Ada satu kedai tu dia buat promosi, nak dapat TS secara percuma kena menari gelek depan kedai dia, bagi percuma. Tu pun beramai beratok pergi menari gelek tuan-tuan, sebab TS punya pasal. So tak pernah minum TS tu. Kita sendiri yang letak standard hinanya kita tu di mana. Kalau kita rasa kita mulia, kita takkan buat benda yang menghina lagu tu. Ya betul, tuan-tuan. Dan yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Yang ni tak dapat nafi lah. Kan? Dan kalau boleh, semua benda mesti ada muzik. Kan? Tambah-tambahan pula kita tak dapat nafi, tuan-tuan. Lah ni tengok, walimatul urus, kenduri kahwin. Kenduri kahwin mana tak ada muzik? Kan, payah nak jumpa lah, payah nak jumpa. Kalau muzik yang dimainkan itu muzik yang ke arah kerohanian, alhamdulillah. Kan, qasidah, bacaan doa dan sebagainya, zikir, apa tak apalah. Tapi ni bubuh lagu Hindustan. Bubuh lagu orang putih. Kadang-kadang masuk pun kita tak tahu. Apa duk viral di TikTok apa? Mana kita? Apa dulu yang Akmal tu. Apalah lagu tu? Apa yang lagu tu yang viral tu? Bunyi Akmal tam belakang. Dan ta lagu tu. Kan orang nyanyi tak masuk itu bahasa Rusia. Bahasa Rusia yang bunyi Akmal apa semua tu. Yang tu. Saya pun tak tahu lagu dia bunyi je lah. Kan? Buat tengok berapa ramai duk nyanyi. Kan, dimainkan, rasa selesa, walhan maksud haram pun tak faham pun, yang tu yang payah. Dulu kita gila, tuan-tuan tengok. Peredaran zaman, dulu gila dengan dandut di Malaysia ni, zaman Amalina. Zaman tu asyik apa dandut. Lepas tu dia main saat zaman tahun awal 2000, orang gila dengan Hindustan. Masa tu kuch hota hi dil tu pagal hi dia main kabi kushi kabi gam. Masa tu zaman tu semua duk pasang lagu tu. Dia main lah ni pula. Habis zaman tu dia duk main sikit-sikit apa nama lagu Allah SWT Korea. Duk main lagu Korea. Sampailah lagu orang putih Korea dan sebagainya. Muzik tak pernah putus dalam pada kehidupan manusia. Yang tu. Dan yang ke-15, yang ni mungkin belum sampai lagi lah. Generasi akhir umat melaknat ataupun menyalahkan generasi pertama sahabat yang ni.
Dan maka apabila berlakunya maksiat-maksiat tersebut, kata Nabi apa? Nabi kata falyartaqibu 'inda dzalik. Tunggu saja, Nabi kata. Akan dekat, akan datang kepada mereka nanti rihan, angin merah. Rihan hamra, angin merah, au khasfan au masqan, dan juga gempa bumi ataupun manusia akan dirubah menjadi makhluk lain. Diubah jadi makhluk lain, kata ulama mungkin tak sampai lagi. Ada ulama kata memang berubah betul muka. Dan kata ulama, sebahagian ulama kata apa juga, berubah perangai. Perangai serupa binatang. Menjadi makhluk lain. Perangai serupa binatang, manusia tapi perangai macam binatang. Yang tu. Dan kita ni tuan-tuan, kita ni selalu apabila bertimpa apa-apa, kita selalu menafikan benda tu dan selesakan diri kita dengan menganggap ialah bencana alam. Contoh, kita pernah tak seketika ambil apa yang berlaku, contoh tanah runtuh, banjir, gempa bumi dan sebagainya merupakan amaran Allah? Kan kadang-kadang kita cuba selesakan diri kita. Tak apa, itu adalah pergerakan bumi, sebab tu dia jadi gempa bumi. Gunung berapi ni meletus disebabkan pergerakan bumi yang. Habis tu yang mana? Mai hamra, rihan hamra au khasfan, gempa bumi yang Nabi kata ni. Cuba ambil perspektif, muhasabah diri, mungkin itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tuan-tuan, kita selalu selesakan diri kita apabila dengar kematian. Saya beri contoh. Apabila orang mati ataupun kita mendengar sesebuah berita kematian, orang matilah, kira orang membawa kudung mati, salah seorang orang membawa kudung meninggal dunia, orang akan tanya apa? Sakit apa? Betul tak? Antara kebanyakan orang akan tanya, dia sakit apa? Mati sebab apa? Sakit apa? Orang kata kencing mana? Oh, kencing mana? Kita pun cuba selesakan diri kita, nasib baik aku tak ada kencing mana. So kita akan berasa umur kita panjang lagi. Mati sebab apa? Oh, darah tinggi. Oh, aku tak ada darah tinggi. Tak apa. Mungkin umur aku panjang lagi. Tak tu. Kita cuba selesakan diri kita dengan mencipta pelbagai alasan. Ya memang kematian itu mesti ada asbab kematian, ada darah tinggi, kencing manis, aksiden apa semua. Tapi nak abang, manusia ni kadang-kadang cuba sembunyikan dan menganggap benda tu, oh tak apa, aku tak ada. Oh, aksiden, nasib baik aku pun bawa kereta, aku tak naik motor. Dia ni aksiden naik motor, nasib baik aku naik kereta. Mati sakit jantung, aku jantung okey lagi. Tuan-tuan, nak habaq mati ni benda yang paling dekat dengan diri kita. Tapi kita selalu menafikan benda tu. Yang selalu kita sebut, jangan pernah terpedaya dengan umur. Ramai orang mati bukan sebab tua, muda mati. Jangan pernah terpedaya dengan kesihatan. Habaq saya siap, mati ni bukan sebab sakit je. Ramai orang sihat mati. Kita ambil contoh tuan-tuan, hak 3 orang budak beradik yang baru-baru ni meninggal dunia. Yang banjir di Terengganu, keluar rumah kena renjatan elektrik. Muda, sihat elok, mati. Ya mati. Dia pun tak tahu nak mati waktu tu. Depa pun tak tahu. Banjir ni dia tak tahu tempat tu. Tapi nak macam mana ditakdirkan oleh Allah, tahun ni banjir berlaku tempat tu dan dia kena renjatan elektrik, mati. Muda tak? Ya muda. Tu kata jangan pernah terpedaya dengan umur dan sihat. Syarat nak mati bukan kena sakit tak. Syarat nak mati bukan kena tua tak. Muda pun mati ramai. Tapi kita cuba nak cerita ayat apa? Kita cuba nak bagi selesa diri kita. Tak apalah, aku muda lagi, aku pun sihat. Jangan. Kita pun tak pernah tahu mati kita bila. Jadi buat persiapan. Sebab tu sama juga bila berlakunya sesuatu bencana alam, banjir, gempa bumi dan sebagainya, ambil sebagai muhasabah. Mungkin ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Nak kata zakat jadi akauntan, ya memang betul. Nak kata artis disanjung dah jadi dah di Malaysia ni. Artis berapa ramai disanjung-sanjung. Malahan orang kita ni bertuhankan artis pun ada di kalangan sebahagian orang kita. Apa yang artis buat, ikut itu yang patut ikut.
Muzik dimainkan di mata-mata. Ya, jangan tanyalah benda tu. Hidup jadi tak sempurna kalau tak ada muzik zaman dah. Dan itulah yang Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis ni. Yang tu. Dan hari ini kita sentuh 5 maksiat yang akan disegerakan balasan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan an Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut pada satu hari, dia kata apa? Wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu buat telah dibalakan dengannya jikalau kamu mengerjakannya. Maka tiada lagi kebaikan idza tuditum bihinna, tiada lagi kebaikan apabila kamu buat benda ni akan dibalakan oleh Allah. Nabi kata 5 benda ni kalau hangpa buat akan dibalakan oleh Allah. Waktu tu tak ada lagi kebaikan untuk hangpa. Dan Nabi kata aku pun berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wahai kaum muhajirin sekalian, kamu tidak menemui masa tu. Waktu tu Nabi sebut pada kaum muhajirin, perkara ni akan berlaku. 5 perkara yang Allah akan segerakan balasannya. Allah akan segerakan balasan atas perkara yang mereka lakukan. Dan waktu tu Nabi kata tak guna lagi dah. Tak ada langsung kebaikan waktu tu. Apakah yang pertama? Lam tazharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Iaitu tiada terzahir, nampak terih perzinaan sesuatu kaum itu. Sehingga mana ada orang yang berani berzina, melakukan perbuatan zina secara terang-terangan. Betul tak ni? Ya, betul tuan-tuan. Ramai dah ni orang yang berani buat zina, kemudian dia rakam, dia post di media sosial. Ya, ramai. Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Malaysia ranking nombor 1 Asia Tenggara. Malaysia ni ranking nombor 1 dalam Asia ni. Malaysia nombor 1. Yang mana rakyat dia banyak melayari laman web lucah. Nombor 1. Dahlah kita juga nombor 1 diabetes. Nombor 1. Kotlah ambil nombor 1 bola sepak tak apa juga. Boleh pernah menang dengan Argentina ke, syok nak dengar. Ni nombor 1 paling banyak tengok video lucah. Malahan statistik menunjukkan yang melayari video lucah tu seawal umur 7 tahun, 8 tahun. Sekolah rendah lagi. Dan tengok sampai waktu bila? Nak habaq cerita yang banyak tengok tu daripada bermula daripada sekolah rendah sampai ketua, orang tua pun ramai tengok video lucah. Dah jadi makanan. Dan yang rakam tu juga melakukan zina secara terang tanpa rasa malu. Clear tak? Tuan-tuan. Lagi dah jadi biasa. Buatan zina tu dah jadi biasa. Kita ambil contoh ni tuan-tuan. Pi lalu dekat Penang apa semua. Tengok geng-geng bapuk ke kan. Duduk tepi-tepi jalannya. Kita lalu pi apa. Duduk di kat apa. Lorong Haji Taib apa. Kan nama yang dia bertunggu tepi-tepi jalan je. Tak mah nak sonok ke abang, tak mahal lah. Murah je, kita malam-malam ni murah sudah. Tanpa segan sidu. Kalau malam tu ni, tuan-tuan tengok, tak apa hari lagi kita akan menyambut malam tahun baru. Malam tahun baru saja tuan-tuan tengok berapa ramai nanti yang couple yang naik motor sekali, yang melakukan maksiat. Mereka akan cari puak-puak di tepi laut apa semua. Tuan-tuan tengok ni. Wala'iyahzubillah. Tuan-tuan, mereka ni tuan-tuan tanpa segan silu, malahan sambut tahun baru. Tuan-tuan tengok, lepas 9 bulan 10 hari keluar anak luar nikah. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, anak luar nikah banyak bulan 9 dan bulan 10. Tak pelik.
anak malam tahun baru, pasang-pasangan couple keluar zina, bila mengandung hak jantan mesti lari punya, jantan takkan tunggu tunggu apa lagi. Hak perempuan tak cerdik, mengandung, tak ada siapa nak tanggung, ambil buang dalam tong sampah, buang dalam jamban, flush. Sebab tanpa segan silu melakukan zina. Dan mereka rasa benda tu dah jadi biasa. Dan maka kata Nabi, kalau berlaku dah pada waktu tu perbuatan zina yang dilakukan secara terus terang, Nabi kata illa fasha fihi mutta'un aw auja' akan turun kepada mereka penyakit ta'un dan juga penyakit-penyakit yang mereka tak pernah tahu sebelum-sebelum ni. Tak pernah tahu, tak pernah menimpa sebelum-sebelum ni. Apabila berlaku perbuatan zina yang mereka buat secara terang-terangan tanpa segan silu, tunggu. Nabi kata pasti akan turun kepada mereka penyakit ta'un dan juga penyakit-penyakit yang bahaya yang belum pernah menimpa umat-umat lain sebelum ni. Tak pelik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok penyakit-penyakit banyak. Kita dikejutkan dengan dulu penyakit apa? Allahumma salli alaihi wasallam. AIDS, HIV AIDS yang sampai ke laut tak ada ubat. Yang paling nanya orang yang tak buat maksiat tu pun nanya, takut terkena juga. Saya pernah bersembang dengan seorang doktor, Dr. Iqbal. Dulu dia main kuliah kita juga. Dan ni dia duduk di Taiping. Berkenaan dengan salah satu penyebab boleh tersebarnya penyakit HIV ni. Wallahu alam. Dia pun kata mungkin ustaz. Tu tuan-tuan buat apa, bekam tanpa steril. Apa bekam? Lepas tu jarum dia tu tak cuci dengan bersih dan juga tak steril kah? Betul kah istilah saya pakai tak tahu. Tuan-tuan faham kan? Steril kan? Tak panas tak. Hati-hati. Kalau tuan-tuan nak pergi buat bekam, tanya tukang bekam tu. Kan, takut dia pakai jarum yang sama juga lagi, takut benda tu juga boleh menyebabkan tersebarnya penyakit AIDS, HIV tu. Derma darah dia kata. Derma darah paling banyak nanya. Kadang-kadang dia kata, tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan yang kaki derma darah setiap 6 bulan ataupun 4 bulan, doktor akan tanya soalan yang sama. Pernah tak melakukan hubungan dengan siapa-siapa? Dia tanya, adakah tuan menerima darah ini untuk nak cek kesihatan diri tuan? Itu soalan biasa. Sebab ada di kalangan orang, dia derma darah tu sebab dia nak cek status darah dia. Okey tak okey, apa semua. Lalas lagi, kadang-kadang pihak hospital, wallahu alam, memang ada kes yang mana darah tu tak tahu rupanya ada penderma darah itu ada penyakit HIV, maka dia derma darah kat orang lain pula kena nanya. Dan memang berlaku benda ni. Kan, takkan saya nak cakap tak berlaku ni buat live ni. Kan memang berlaku. Kan, penderma darah dia ada sakit HIV, dia pergi derma darah, orang lain kena. Yang tu paling nanya. Paling nanya hak tu. Orang ni yang perlukan. Disebabkan orang lain yang kena. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak pelik juga tuan-tuan tengok bagaimana Allahumma salli alaihi wasallam, banyaknya penyakit-penyakit yang tak pernah dengar sebelum ni. Cacar monyet. Bidang perubatan sendiri bagi tahu. Ada kalangan kita doktor? Ada doktor? Kan? Tuan-tuan cuba baca artikel tentang cacar monyet yang keluar sopa, kelopak garam, kembung pecah-pecah ayak apa semua. Majoriti yang kena penyakit cacar monyet itu adalah di kalangan pelaku homoseksual. Tu tuan-tuan tengok, nasib baik Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, World Cup kita tahun ni berlangsung di Qatar. Betul tak? Dengan izin Allah, kalau Allah tak izin tak berlaku, Qatar tu jadi tuan rumah. Tuan-tuan tengok ada hikmah tak? Ya, ada hikmah. Qatar melarang apa? LGBT.
Tuan-tuan tengok bagaimana negara-negara yang bangkit lantang maki menghamun Qatar. Mereka mempertahankan, memperjuangkan one love. Kan? Kira cinta ni tak boleh nak halang. Hak-hak asasi manusia. Mereka duk pakai yang bentuk rainbow tu. Bentuk pelangi. Tuan-tuan tengok bola sepak, geng mana yang duk pakai armband bentuk pelangi tu. Pok-pok tu tuan-tuan, kalau boleh tak usah duk kawan dengan mereka. Geng tu memperjuangkan LGBT. Lesbian, gay, bisex, transgender. Mudah faham, perempuan sama perempuan pun mereka rembat, laki sama laki pun mereka rembat, laki sama perempuan pun mereka rembat, tukar jantina pun rembat, semua balas semua. Kan? Golongan tu. Salah satu yang ingat masa World Cup baru-baru ni, Germany. Yang dia tutup mulut mereka. Ingat waktu game first, dia tutup mulut mereka. Mereka kata Qatar ni ketat sungguh, sampai nak bersuara pun tak boleh. Dia tutup mulut mereka waktu ambil gambar. Lalai pada muka, keluar awal. Sonok gila Germany kalah. Kan? Tak sungguh. Tuan-tuan tengok. Bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita golongan-golongan yang memartabatkan perangai-perangai, pengamal-pengamal penyakit songsang. Tu. Dan benda tu tuan-tuan telah menghalalkan bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun. Tunggu. Dan salah satu benda yang Allah Ta'ala akan turun berkenaan dengan perbuatan yang mereka buat adalah penyakit-penyakit yang kita tak pernah tahu. Tuan-tuan tengok, nanti akan keluar lagi penyakit yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Dan baru-baru ni pun tuan-tuan, apa nama Allahumma salli ala Muhammad, ada satu kenyataan tentang, tuan-tuan baca statement tentang risau kutub utara dan kutub selatan yang semakin cair. Mereka risau, apa yang mereka risaukan, takut keluar bakteria dan virus-virus yang sebelum ni tak pernah tahu akan keluar. Tuan-tuan cuba baca artikel. Kan, cek baca. Saya ni baca lah sabar sikit, kadang-kadang duk tengok risau, kita duk risau. Cuba duk kaitkan dengan benda penyakit-penyakit yang tak pernah tahu dalam bidang perubatan. Sebab tu COVID, coronavirus. Kan, satu benda yang tak pernah tahu. Sebab tu nama dia lagu tu. Tak pernah tahu penyakit dia sebelum ni. Ubat pun tak tahu. Kan, buat vaksin pun belum tentu dia punya keberkesanannya. Kita pun cucuk 1, cucuk 2, ada cucuk 3, cucuk 4, tu pun kena juga COVID. Ialah satu benda penyakit yang sebelum ni tak pernah tahu. Dan tuan-tuan, bila satu artikel tu, satu statement dikeluarkan oleh, saya tak ingat, seorang perempuan tu lah, tentang kerisauan. Dia kata apa? Apabila kutub utara dan kutub selatan semakin cair disebabkan kepanasan global, nanti bila cair akan keluar bakteria dan virus-virus dia akan keluar. Hak lama-lama sebelum ni, yang telah terkubur lama dah sebenarnya. Tapi bila dia pun naik, dia akan menghasilkan penyakit-penyakit disease yang kita tak pernah tahu. Tak pernah ada dalam bidang ilmu perubatan. Waktu tu hati-hati. Dan salah satu asbab dia tuan-tuan adalah berlakunya banyak maksiat atas muka bumi. Yang keluar lagu tu sebab apa? Ya, memang kita kata dari segi logik akal kita akan kata pemanasan global. Tapi sebenarnya ialah beraninya manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu. Yang kedua, kata Nabi, walam yanqusu mikyal wal mizan illa ukhizu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa juril sultani alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali akan dibalakan kepada mereka kemarau dan juga susah mencari rezeki, dan juga kezaliman di kalangan para pemimpin mereka. Tuan-tuan, akhir zaman Nabi kata akan keluar golongan mana yang pertama, rakyat yang tamak, peniaga yang tamak, yang bila mereka berniaga, mereka akan mengurangkan sukatan dan timbangan. Dalam Quran sebut wailul lil mutaffifin, golongan yang mengurangkan sukatan timbangan. Waktu itu habis bunyinya. Ni bunyi tak ganas lagi. Bunyi tak ganas lagi. Tuan-tuan kalau pergi surau Taman Poh Jaya. Kan, saya seronok kalau pergi mengajar hari Jumaat. Jumaat ni. Jumaat ni. Surau Taman Poh Jaya.
Nak cerita kat Abang Jam, 4. Depa pasang ni 4. Satu belah sini, satu belah sini, satu belah belakang, tengah. Gudung. Sambung. Kita duduk tengah kuliah. Stop. Dekat seminit bunyi tabuh ni. Bunyi tabuh kan. Kita panggil tabuh ke? Kan, gudung. Terkejut kita pun. Tapi bunyi slow, okey lah. Tuan-tuan tengok ini, tengok bab ni. Kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin adalah punca daripada rakyat yang tamak dan juga menega tanpa jujur, tak jujur. Dan ketika itu tuan-tuan, Allah akan balakan kepada manusia kemarau dan susah nak cari rezeki. Tanaman pun tak jadi, bela ayam pun tak mahu bertelur dah ni. Dan ayam tak mahu nak bertelur dah ni. Kan? Yang tu bukan sebab tak mahu bertelur, ustaz. Yang tu sebab mereka pandai kartel apa semua. Tak pelik. Kalau tuan-tuan kata kartel, contoh, ada orang kata kartel duduk sembunyi. Betul dah Nabi sebut. Walam yanqusul mikyala wal mizan. Betul ya? Nampak? Illa ukhizu bis sinin wasyiddah al-mu'nati wal juri sultani alaihim. Akan berlaku kemarau yang panjang, susah nak cari rezeki disebabkan apa? Rakyat tu sendiri yang zalim, pemimpin yang zalim. Bukan saya sebut lah ni. Nabi sebut lah. Wal juri sultani alaihim. Pemimpin yang zalim, rakyat tu sendiri yang zalim. Rakyat yang zalim macam mana? Mereka mengurangkan sukatan, sembunyikan barang-barangan. Sesa. Disebabkan tamak. Dan orang golongan mutaffifin pun Allah sebut dalam Quran terus. Wailul lil mutaffifin. Allah sebut dalam Quran. Maksud kata memang benda tu akan berlaku. Akan berlaku golongan yang sembunyikan barang. Akan berlaku golongan yang mana Allah mengurangkan sukatan dan juga mengurangkan timbangan. Akan berlaku. Dan bila berlaku lagu ni, Allah akan hantar kemarau yang panjang. Semua jadi, semua yang kita usaha, semua tak jadi. Tanam tak jadi, musim ni tak jadi, buat tanam padi pun tak jadi, tanam pokok durian pun buah tak apa nak banyak, pi kelau ikan pun tak apa nak ada. Semua salah satu asbab-asbab disebabkan tamaknya manusia itu sendiri. Yang tu disebabkan manusia itu sendiri melakukan maksiat, tamak. Baik. Yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula bahaim binatang lam yumtaru." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara maksiat yang akan disegerakan balasan Allah, Allah akan menahan air hujan. Allah akan tahan air hujan daripada turun disebabkan waktu hidup orang ni, manusia ni enggan mengeluarkan zakat. Nabi kata tidaklah menahan mereka itu akan zakat harta benda kecuali ditahan mereka air hujan. Dan kata Nabi, kalaulah bukan disebabkan bahaim, disebabkan binatang-binatang tu hidup, pasti hujan tak turun dah. Lagu tu. Hujan ni turun bukan sebab Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada manusia. Tak. Sebab Allah Ta'ala turunkan kepada binatang. Nasib baik binatang-binatang tu ada je. Sebab tu Allah Ta'ala menurunkan hujan bagi mereka. Kalau binatang-binatang tu pun tak ada, pakai tak ada hujan terus. Disebabkan apa? Golongan-golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Zakat ni jadi rasa macam beban. Kan? Zakat rasa macam beban. Tapi alhamdulillah ada di kalangan kita yang agak sentiasa alert dengan zakat. Baru-baru ni ada jemaah membawa kudung sendiri, muslimat, golongan muslimat. Mereka tanya saya, "Ustaz, zakat simpanan kira macam mana?" Kita pun kira. Bagi tahu sekian, terus dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, nak bagi ke mana?" Tak apa, kita ikhtiar. Kita cari. Nampak bagi. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Dia alert. Dia rasa tanggungjawab. Cukup haul hisab, aku kena buat keluar zakat. Bagus, alhamdulillah. Tapi ada sebahagian orang yang mana satu contoh simpanan ada 100,000, cukup haul apa semua, tak mau buat keluar zakat. Oh, penat simpan, nak kena buat keluar zakat pula. 100,000 nak kena buat keluar 2,500. Ui, banyak 2,500 boleh tukar rim baru.
Kan boleh tukar rim baru, kereta baru, bayar down payment. Apa nama? Alza baru. Tak semua. Malah buat keluar zakat. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Orang yang enggan mengeluarkan zakat, kalau kita baca hadis, akan menerima azab yang sangat lama. Sekurang-kurangnya 50,000 tahun di neraka Allah. 50,000 tahun, tuan-tuan. Bukan saya punya cerita. Allah akan setrikakan fatukwa. Allah akan setrikakan di dahi mereka. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dahi, rusuk, belakang. Sebab apa? Sebab apa di dahi, sebab apa di rusuk Allah Ta'ala setrikakan. Harta benda dicairkan dengan bahan api neraka yang panas, menggelegak, ambil cok di dahi, setrika di dahi, setrika di rusuk, terus di belakang, bagi golongan yang kedekut dan bawa keluar zakat dan sedekah ni. Sebab apa? Golongan tersebut kenapa di dahi? Disebabkan orang ni, pok yang ingin keluarkan zakat dan sedekah ni, bila mereka tengok orang miskin, pasti muka mereka berkerut. Ish, mereka ni lagi baru cucuk duit kat ATM Maybank bertam contoh, kepala batas, orang minta sedekah depan tu, dia ni lagi. Kita kalau tahu orang tu betul tak betul, kalau tahu tak apa, masalahnya yang kebanyakannya kita tak tahu. Memang kita tak nafi ada sindiket-sindiket yang muhung apa semua betul, tapi kita tahu betul ke hak mana yang betul, hak mana tak betul. Kena yang minta tu memang betul-betul susah. Yang betul-betul susah macam mana nak buat? Kita dah tarik muka. Sebab tu Allah serikakan di dahi mereka. Sebab dahi ni selalunya bagi orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang tak hidung masin. Kedekut tak hidung masin. Pasal apa tak hidung masin? Kan? Dahi dia akan berkerut tengok orang miskin. Kenapa rusuk, kenapa belakang? Orang kaya yang enggan keluarkan zakat dan sebagainya ni, tuan-tuan kedekut ni, nampak orang minta sedekah ke, minta bantuan, dia kalih dandan badan dia. Dandan dia akan kalih badan dia. Sebab tak mau berdepan dengan tu. Dia rasa benda tu bala lah bagi aku. Tengok orang miskin ni rimah. Tuan-tuan hafal siap, rezeki Allah Ta'ala bagi ni tak sama semua. Tak sama. Kalau semua kaya, semua dalam bank ada 5 juta, tuan-tuan, siapa nak meniaga ikan? Tak sungguh. Abang Fairuz kita pun kalau dalam bank 5 juta, dia tak kerja JKR. JKR abang ni, JKR. Abang Fairuz tak kerja JKR. Dulu sebelum ni JGPS. Tahun ni JKR. Tak sungguh. Kalau dalam bank 5 juta, Zairul pun tak pergi kerja, library. Sungguh. Kita ada saja rumah 5 juta. Siap nak buat roti canai? Contoh tebak roti canai. Buat tebak roti canai, duit berlembak dah. Berapa nak meniaga ikan, duit berlembak dah. Berapa nak buka kedai makan, duit berlembak dalam bank lah. Sebab tu tak sama. Yang mana kaya bantu yang miskin, tapi disebabkan rasa berat dengan mengeluarkan zakat, dia akan tiba benar lagu tu. Kan? Timbul benar. Dan bila berlakulah golongan yang enggan mengeluarkan zakat, kemarau yang panjang Allah akan turunkan kepada mereka. Yang tu. Dan yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Allahu akbar. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Maka musuh itu akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Akan keluar golongan umat Islam yang mana ingkar perintah Allah, ingkar janji dengan Allah. Kita ni tuan-tuan ada janji kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita umat Islam, kita ada guide kita, ada nizam kita. Benda apa kena buat, benda apa tak boleh nak buat. Kena amanah dan sebagainya. Tapi akan keluar golongan umat Islam yang mana ingkar perintah Allah. Dan apabila berlaku sedemikian rupa, musuh-musuh Islam akan menakluk orang Islam itu sendiri. Clear? No, tuan-tuan? Sebab umat Islam itu sendiri duk berbalah. Umat Islam tu sendiri duk digan harta benda dunia sampai melanggar perintah Allah.
harta, amanah yang sepatutnya mereka laksanakan atas tanggungjawab yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, langgar. Rasuah tak peduli dah. Kan, rembat duit rakyat tak peduli dah. Maka akhirnya Allah akan naikkan golongan musuh Islam, golongan bukan Islam, kuasai orang Islam pula. Tuan-tuan tengok, okey, kita ambil mudah contoh Saud sekarang, Saudi. Bagaimana King Saud boleh memerintah tanah Arab Saudi tu? Sebab apa? Tu perjanjian dengan Britain. Nakbah Palestin yang berlaku 15 Mei 1948. Tuan-tuan tengok. Sebab apa jadi sekarang Nakbah Palestin, pembantaian Palestin beramai-ramai, terciptanya negara Yahudi dan juga Israel, semuanya berlaku atas ketamakan umat Islam itu sendiri. Langgar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak pelik. Dan ejen, salah satu ejen, tuan-tuan tengok ejen Palestin ni, tuan-tuan apa-apa pun tuan-tuan tengok, cuba kaji balik sejarah. Saudi, sebelum berlakunya keluarga Saudi yang memerintah Saudi sekarang ni, timbul fahaman-fahaman Khawarij dan semua di sana. Tuan-tuan tengok, salah satu ejen mereka adalah British. Di Palestin pun sama, di Saudi pun sama. Dan apa yang orang-orang Arab buat ketika tu, semua tarik handbrake. Oh, tak boleh, yang ni kita tak boleh nak campur aduk, kita tak boleh nak campur aduk. Nampak? Walhal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-bantu dalam perkara kebaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perkara ismi, perkara dosa dan juga udwan, musuh-musuh, bermusuh-musuhan. Allah Ta'ala sebut lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang betul pada tali Allah, tapi disebabkan dia masing-masing nak jaga tempolok masing-masing, handbrake tak bantu. Tuan-tuan tengok. Clear tuan-tuan? Allah. Golongan barat memang lagu tu. Oi, ni dah lajak 15 minit, sikit. Kan memang lagu tu, tuan-tuan tengok. Contoh saya beri contoh. Kata Menteri Luar Rusia tentang perang Ukraine dan juga peperangan perkara Ukraine dan Rusia ni. Contoh tengok apa kata dia. Kalau yang perang tu Amerika Syarikat, orang takkan kata apa. Aduh. Kalau Ukraine tu adalah negara Afrika, orang takkan kata apa. Dia bagi contoh ni. Lihatlah dunia. Ukraine tu, kalaulah Ukraine itu adalah Palestin, pasti negara-negara Eropah berdiam diri. Tapi disebabkan Ukraine itu adalah sebuah satu negara barat, pakat semua melenting. Apa ni, Rusia jahat, sekat ekonomi apa semua, tolong banyak. Sebab dia Ukraine, Eropah. Cuba yang perang tu di Palestin, semua diam, kunci mulut. Itulah berat sebelahnya negara barat. Tu pun kita jadikan sebagai rujukan dan juga idola dalam hidup. Yang tu. Tuan-tuan tengok bagaimana peranan British ni. Banyak kan, termasuklah di negara Malaysia. Tu Mak Kilau kan. Tengok filem Mak Kilau, duk main serang. British ni memang lagu tu. Banyak negara-negara Islam yang rosak, mesti ada depa. Kan mesti ada depa. Tuan-tuan tengok kaji baik-baik tu. Dan dianya berlaku juga apabila umat Islam itu sendiri yang bagi sokongan, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, yang terakhir, bala Allah Subhanahu wa taala akan turun apabila maksiat ini berlaku. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, waktu itu tunggu, Allah akan jadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Apa maksud dia? Perang saudara yang berlaku. Umat Islam perang antara satu sama lain. Sebab apa? Berpunca daripada pemimpin negara itu sendiri yang tidak
melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak pernah ada rasa nak jadikan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Walhal Al-Quran itu panduan bagi orang Islam. Orang Islam sendiri rasa tak relevan. Tak payah pergi jauh tuan-tuan, dalam Malaysia kita sendiri pun ada di kalangan umat Islam kita pun rasa tak relevan hukum Allah Taala ni. Hukum Allah Taala nak kena buat ni tak relevan. Sampai ada di kalangan orang cerdik pandai pun cuba mengatakan apa? Hukum potong tangan ketika mana orang melakukan curi. Wih, kenapa lah potong tangan, zalim sangat. Sebat. Kenapa nak sebat? Cuba kita bagi motivasi, kita bagi orang kata apa? Psikologi kat depa. Gitu. Jadi orang dah anggap hukum Allah tidak relevan. Walhal Allah yang jadikan kita. Tapi kita sendiri yang cuba bangkang hukum yang Allah, yang Tuhan yang menjadikan manusia itu sendiri. Dan ketika mana berlaku perkara tersebut, Allah akan jadikan umat Islam sama-sama Islam bertelagah. Allah akan jadikan umat Islam sesama umat Islam bertelagah. Tuan-tuan tengok, hinanya, minta maaf tuan-tuan, hinanya, rendahnya martabat umat Islam sekarang ni bukan disebabkan bukan Islam. Bukan. Hinanya, rendahnya martabat Islam sekarang ini disebabkan umat Islam itu sendiri bertelagah. Minta maaf cakap tuan-tuan, minta maaf cakap sekali lagi. Sekarang ni tuan-tuan, antara faktor penyebab pecah belah umat Islam dalam negara kita disebabkan perbezaan fahaman politik. Sangat ketara benda tu. Maki hamun, gelaran macam-macam bagi tahu. Tuan-tuan tengok media sosial, Facebook terutamanya, kata ke orang ni wala'iyyazubillah tuan-tuan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak rasa takut dengan Allah Ta'ala langsung. Boleh buka kan? Tu tak kira lagi yang duduk di kedai kopi, duduk kata ke orang macam-macam. Politik punya pasal. Kan? Dan saya menyeru, kan, mengajak kepada tuan-tuan semua bersatu padulah. Kan? Cukup-cukuplah. Kita boleh berbeza fahaman politik, tapi jangan sampai kita memutuskan hubungan persaudaraan sesama Islam. Jangan disebabkan dia, tuan-tuan fikir lagu ni lah. Orang kita duduk bergaduh kat bawah ni, kat atas sama je mereka. Duduk dalam tu, ambil gambar, duduk senyum, minum kafe sekali apa semua. Tiap-tiap bulan gaji masuk belas-belas ribu, puluh-puluh ribu. Hak bawah ni duduk bergaduh sampai yang Tok Imam kala-kala ni tak mau jadi imam. Kan, Tok Imam kala-kala ni yang belakang tak mau. Oh tak boleh, ni kala ni lain-lain. Saya kalau kala hak sama macam saya, okey. Tapi kalau bukan kala saya, minta maaf. Apa cerita benda lagu ni? Nampak? Rendahnya martabat umat Islam sekarang. Islam ni dipandang hina ni tuan-tuan. Rendah sekarang ni bukan sebab bukan Islam, sebab orang kita sendiri. Sebab orang Islam sendiri. Sebab tu tak pelik bila Nabi kata apa? Perang saudara itu akan berlaku di kalangan kamu sendiri apabila kamu menepikan hukum-hukum Allah. Allah dah habaq dah. Bersatu padu, Allah Ta'ala habaq, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Orang Islam bukan Islam ni memang dia suka bagi pecah belah. Tapi orang Islam kita sendiri yang duk sokong dan sebagainya, berbalas sama Islam, keras sesama Islam, lembut dengan bukan Islam. Nampak? Keras sesama Islam, sama-sama Islam, keras ke main. Tapi dengan bukan Islam, lembut lidah daripada tulang. Memang betul pun, lembut tulang daripada lidah. Betul-betul, lembut tulang daripada lidah. Lagi lembut nak apa? Sama Islam, keras ke main. Tuan-tuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan? Tolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara diri kita dan juga agama kita, terutamanya agama Islam, daripada ancaman musuh-musuh Allah, dan Allah tetap akan menegakkan hukum Allah dan juga agama Allah sehingga mana berlaku nanti hari kiamat nanti. Tuan-tuan, tak lain tak bukan jaga diri, jaga ahli keluarga. Kita mulakan dengan diri.
Kita mulakan dengan ahli keluarga, masyarakat secara kecil-kecilan. Jangan berbalah perkara-perkara yang remeh, terutamanya perkara berkenaan dengan fahaman politik. Bersatu padulah. Kan, bila abang saya siap, bila berbalah ni macam-macam jadi, tak jadi. Masjid pun akan berbalah, jemaah pun akan berbalah dan sebagainya. Jadi maka kita telah melakukan satu larangan yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni. Wallahu taala alam. Kita berhenti tengok dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau umur panjang kita akan jumpa tahun depan, InsyaAllah. Tahun depan bunyi macam lama kan, bulan depan. Tuan-tuan, selamat menyambut tahun baru lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kebaktian dan menguatkan iman kita. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Lindungilah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah itu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada kemungkaran, kejelekan, keburukan akhlak, daripada keburukan hawa nafsu, dan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkasar bahasa, tercuri masa yang Nabi, minta maaf dan tuan kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatullah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.